Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Terima kasih pengurusi majlis yang berhormat Datuk Seri Kerajaan Negeri Datuk Haris Kasim, Penasihat Undang-Undang Negeri Salim, Pegawai Kewangan Negeri Dr. Mak Fazli, ahli-ahli Esko Kerajaan Negeri Selangor, yang saya hormati tetamu-tetamu jemputan pada hari ini, Ustaz Fadli Shah daripada Pahang, Tazkirah dan penceramah pada hari ini. Yang dipertua Jabatan dan Ketua Bandar, pegawai daerah, Ketua Jabatan di sekejap agensi, Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan juga peringkat daerah, semua rakan-rakan ahli-ahli Dewan Negeri yang secara beberapa jam lepas baru saja jadi mantan ahli Dewan Negeri sebab Dewan baru terbubar hari ini, dan seluruh yang dapat bersama-sama pada hari ini. Alhamdulillah, saya merakam masih syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini dapat kita bersama-sama sekali lagi dalam perhimpunan awam atau Jawat Awam Negeri Selangor, yang sekaligus kita sekalikan dengan majlis ataupun penghargaan tanda terima kasih kami ahli-ahli Dewan Negeri dan juga ahli-ahli Esko Kerajaan Negeri kepada seluruh anda tuan-tuan dan puan-puan yang telah kita segenap sederap bersama 5 tahun secara konsisten membentuk sebuah negeri yang kuat, kekal dan terus maju berdepan dengan pelbagai rintangan dan cabaran. Alhamdulillah, sebentar tadi kita banyak diberikan ingatan oleh Ustaz tentang apakah nilai dan sikap yang wajar ditanamkan dalam diri kita. Selain daripada sikap ingin melaksanakan tugas dan menjalankan tanggungjawab, inilah pengorbanan yang sangat dekat kepada kita umat Islam pada hari ini. Apatah lagi kita tinggal beberapa hari lagi akan menyambut Hari Raya Aidul Adha yang terkenal dengan aktiviti korban yang sangat disyorkan untuk kita berkorban, dan nilai itu sewajarnya menjadi salah satu daripada perkara yang kita amalkan dan kita hayati, perkara yang menjadi asas kepada kehidupan kita di dunia maupun tugas sesedara selaku pejabat awam, selaku pemimpin bagi pihak keluarga, di pihak komuniti dan di segenap perkara dan kehidupan kita. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, video pendek saya sebentar tadi telah menceritakan sedikit rangkuman terhadap apa yang telah kita lalui selama 5 tahun yang lepas. Sudah pasti tanggungjawab selaku Menteri Besar Negeri Selangor Darul Ihsan bukan saja merupakan satu tanggungjawab yang dikenali, yang orang tahu, yang orang beri perhatian, tetapi daripada segenap itu juga semua yang datang dengan tanggungjawab atau semua datang dengan kedudukan itu terhasil ataupun bersama-samanya adalah tanggungjawab yang begitu. Namun begitu, saya percaya dengan semangat berpasukan, dengan kerja yang harus dikumpul dengan kekuatan bersama. Sebab itu apabila saya berikan ucapan pertama pada 20 hari bulan Jun 2018 kepada umum sebaik diangkat menjadi Menteri Besar Selangor pada 19 hari bulan Jun, saya sebutkan tentang istilah maju bersama, bahawa kita harus mara ke depan bersama-sama. Saya dengan Esko-Esko Kerajaan Negeri, dengan barisan kepimpinan Esko Kerajaan Negeri dan juga ahli-ahli Dewan Negeri, ahli-ahli Parlimen dan tidak ketinggalan ketua-ketua jabatan, harus mara bersama-sama demi mendepani cabaran-cabaran dan rintangan-rintangan yang akan dan juga telah kita lalui. Dan saya sebutkan beberapa kali tentang adaptasi, persediaan terhadap perubahan. Kerana perubahan ini akan tetap berlaku. Walaupun kita cuba mengekal bagaimana sekalipun, perubahan ini akan kekal berlaku. Sebab itu dalam kehidupan kita, kalau kita menoleh ke belakang, kita juga harus berdiri tegak tentang keadaan hari ini dan melihat ke depan tentang apa yang berlaku. Itulah sedikit sebanyak tadi dalam gambar-gambar yang dipamerkan dalam program terakhir kita yang sangat besar, iaitu program festival ataupun Carnival Turas Islami. Kita telah dijemput atau bersama-sama dengan kita Syekh Dr. Ali Jumaah, bekas ataupun mantan Mufti Agung Negeri Mesir dan juga bekas Syekhul Azhar. Antara benda yang sangat teringat kepada saya apabila beliau mengulas tentang asas ilmu dalam Islam.
Dalam asas ilmu dalam Islam, sebagaimana hadis yang disebut oleh Ustaz Badlisah tadi, itu adalah antara asas pertimbangan ilmu di dalam Islam, yaitu perkataan tentang iman, Islam, ihsan, dan hari kiamat. Inilah 4 yang dijadikan sandaran untuk digambarkan sebagai asas kepada ilmu-ilmu dan perkembangan di dalam Islam. Iman sudah pasti berkenaan dengan ketauhidan dan juga usul serta kepercayaan kita kepada Allah, soal ketakwaan kita kepada Allah. Islam tentang perjalanan dan juga amalan dan apa yang harus tanggungjawab kita laksanakan. Ihsan, kita berada di mana sekalipun Allah melihat kita, perilaku kita, tingkah laku kita, adab kita dengan manusia, dengan alam. Dan dia menjurus juga tentang tarekat, tentang apa yang kita laksanakan. Dan hari kiamat. Hari kiamat ni rupanya kita ingat tentang hari kiamat. Rupanya ia menjurus kepada masa depan ataupun futuristik. Saya tanya sendiri dengan Dr. Ali Jumaah ketika sempat breakfast di hari terakhir, bagaimana ilmu futuristik dalam Islam ni kurang berkembang kalau banding dengan future shock, Toffler dan sebagainya pada akhir ni. Mana tokoh-tokoh Islam? Dia sebut kerana perkembangan kita agak tersekat apabila perkembangan ilmu sosiologi, antropologi barat yang berkembang, yang pada asasnya tidak berasaskan kepada ketuhanan, telah menenggelamkan ilmu kita kerana umat Islam secara asasnya jarang melihat wakil ataupun jarang melihat tentang keadaan sekeliling kita. Justru inilah satu perkara yang saya wajar ingatkan kepada diri saya dan semua, bahawa kita di saat merangka masa depan kena melihat tentang persoalan hari ini dengan jernih dan jujur, supaya dengan kejujuran kita itulah, dengan penelitian kita itulah, kita akan dapat merangka dengan lebih jitu, dengan lebih tepat, tanpa ada bias, tanpa ada mimpi yang bukan-bukan, ataupun tanpa harapan yang palsu, ataupun harapan yang tidak dapat dilaksanakan. Sebab itu kerajaan negeri laksanakan klusterisasi ekonomi sebagaimana yang ada. Supaya klusterisasi itu kita kenal pasti apakah kekuatan kita, apakah aset kita, apakah kemampuan kita, apakah cabaran kita, apakah mungkin musuh kita pada masa depan. Dan daripada situ kita rancang pula rancangan Selangor pertama untuk masa depan negeri Selangor. Alhamdulillah, bukan sebab kita saja pertama, rancangan-rancangan itu sangat doable, sangat boleh kita lakukan. Rancangan-rancangan itu telah menggamit segenap rakyat, di mana syarikat swasta, persendirian, orang perorangan, agensi kerajaan negeri, agensi kerajaan persekutuan digabungkan sama dengan lebih 200 projek, nilai lebih 200 bilion, dengan program-program sosial dan kemasyarakatan. Tidak kita lupakan masyarakat orang asli di kawasan Bukit Bangkong sampailah kepada masyarakat Jawa di Sabak Bernam dan orang Banjar di Kuala Selangor. Kita tak lupakan, walaupun kita ada Jawa sekincan, Cina seorang dan juga yang lain-lain. Dari Cina tapi cakap Jawa, penang ni. Susah. Saya cakap Jawa pun kurang fasih dengan dia. Dan semuanya kita dapat kumpulkan untuk menjadikan negeri kita ini kekal, aman, stabil dengan konsep kestabilan, mengekalkan wasatiyah dan meraihkan semua orang, mengambil kira dengan segenap apa ilmu, bukan hanya dengan semangat-semangat. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih, ini bukan mudah. Sebab mutakhir ini ramai yang mula memberikan serangan-serangan kepada kita. Dengan serangan-serangan itu kadang-kadang bukan menjelaskan tentang kebenaran. Sebaliknya ingin menimbulkan permusuhan dan kemarahan. Ini satu perkara yang sangat tidak wajar. Kalau nak bertarung, nak berdepan, keluarkanlah apa pelan dan rancangan. Bukan serang membabi buta. Saya agak kesian dengan pihak-pihak berkuasa tempatan 2-3 hari. Bila kita ambil tindakan ikut peraturan, ikut landasan peraturan, mereka kata ini adalah untuk menutup sekolah-sekolah agama. Kita ada ratusan sekolah agama yang tidak ditutup pun. Dia guna berucap di parlimen, bercakap di mana-mana, ulang dalam statement. Kalau ada otak, kalau ada akal, faham tentang Islam, mari kita cakap pasal fiqh aulawiyah. Ataupun kita sebut tentang usul fiqh. Bila sebut tentang usul fiqh, jaga Islam betul. Yang kedua jaga apa? Jaga nyawa. Kalau sekolah bakar tak ada tempat keluar.
Kalau sekolah tak selamat dinding runtuh, kalau dibuat dengan tempat-tempat yang tak selesa, akhirnya kematian sebab kecelakaan berlaku. Macam mana nak bertanggungjawab? Tapi sebahagian ni dia bukan ada tanggungjawab. Yang penting timbul kemarahan, tak ada hujah, pun berpengalaman, nak ambil, nak rampas, nak guna, boleh, tak ada masalah, ini demokrasi. Tapi jangan timbul pertikai kerja pejabat awam negeri yang bersungguh-sungguh jaga peraturan, pegang tanggungjawab, pegang piagam yang telah kita janjikan. So, saudara, tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, lepas ni banyak lagi lah, saya percaya banyak macam-macam perkara akan diurai. Saya minta kita semua bersabar dengan iman dan juga menjalankan tanggungjawab kita dengan penuh hikmah. Percayalah, kalau kita buat dengan sabar, kita dah berdepan dengan cabaran yang lebih besar, cabaran yang lebih berat sebelum ini. Apabila kita laksanakan berdepan dengan pandemik, berdepan dengan ketidakstabilan federal, bertukar. Alhamdulillah kita kekal dengan aman, stabil. Dan akhirnya kita terus mengekalkan pencapaian ekonomi, kita terus membuka program dan juga jaga kebajikan rakyat. Sampai lebih 7 juta rakyat atau hampir 7 juta rakyat kita lindungi dengan insurans yang akan memastikan perlindungan kepada segenap manusia di negeri Selangor. Daripada 30 hari sampai umur 80 tahun. Kalau meninggal, kalau kemalangan, kecacatan kekal, ada perlindungan. Dan saya sebut, saya semak, bukan saja di Malaysia, tapi di seluruh Asia Tenggara. Tak ada satu provinsi pun yang boleh menjaga dan melindungi rakyatnya sebagaimana yang kita lakukan di negeri Selangor. Sebab itu, saya rasa sangat gembira. Sebab berulang kali saya sebut, kita kerja sebagai satu pasukan. Kita bergerak sebagai satu nada. Kita cuba untuk memahami antara satu sama lain. Dan kita memastikan bahawa yang berjaya ini nanti, yang akan capai kepada satu goal dan tujuan kita, bukanlah Amiruddin bin Syari, tetapi negeri Selangor Darul Ihsan. Bukanlah hanya segerombolan esko kerajaan negeri ataupun kumpulan kita yang namanya Pakatan Harapan, tetapi negeri Selangor Darul Ihsan. Kerana negeri ini harus kita teruskan kemakmurannya dengan kepelbagaiannya, dengan kerencamannya, dengan masyarakat yang datang daripada seluruh dunia, yang memerlukan kita berhati-hati dan teliti, yang memerlukan kita dengan penuh bijaksana dan memahami segenapnya. Dan dalam masa yang sama, yang juga akan memastikan kita terus kekal bergetar, aktif, vibrant, bukan hanya statik dan puas hati dengan apa yang kita capai. Bukan hanya kita rasa complacent dan senang hati, oh kita negeri paling maju, relaxlah, insya-Allah tidak akan ada pesaing di kalangan kita. Sebuah negeri yang sangat mencabar yang harus kita pikul, yang harus kita pertahankan. Pertahankan bukan sebab rasa kebencian ataupun rasa kemarahan, rasa jelak atau menghina apatah lagi mencerca, tapi dengan penuh tanggungjawab. Selaku khalifah di muka bumi, kita ada tanggungjawab untuk memastikan kita sama-sama dapat menjaga kehidupan kita, negeri kita sama-sama makmur. InsyaAllah, takbiran ini kita sediakan beberapa asas. Rancangan Selangor pertama sebagai contoh yang telah kita gubal, kita rangka dengan semua, hampir semua saudara terlibat. Bukan hanya perangkaan dasar itu, tetapi daripada awal. Bila saya arah Datuk Seri Kerajaan Negeri, tolong list apa yang ada di peringkat akar umbi, di peringkat daerah. Tolong sedaraikan berapa banyak sekolah, tolong sedaraikan berapa banyak kampung, berapa banyak majlis, berapa banyak taman, berapa banyak masjid yang kita nak ada. Semua maknanya kita terlibat. Dan ini kerja kita bersama untuk masa depan anak cucu. Mungkin ada yang kurang tepat, mungkin ada yang kurang betul. Dan inilah satu perkara yang saya sebutkan, selain daripada pengorbanan yang kita lakukan, kerja yang kita buat dengan bersungguh-sungguh, dan juga planning dan kerja berpasukan yang kita lakukan, iaitu kita juga penting untuk muhasabah. Kita penting juga untuk menilai apa yang kita lakukan. Menilai dan juga menyemak sekira, menyemak timbang, menyemak semua apa yang kita lakukan. Ini saya teringat
dalam buku Hizbah Ibn Taymiyah menyebutkan bahawa tentang kerajaan yang dipilih bila disebut Illahumma malika mulki tu'ti mulka man tasya sehingga akhir, salah satu daripada ulasan yang disebutkan bagaimana kerajaan yang dipilih itu adalah yang kerap melakukan hisbah dan kajian dan muhasabah. Muhasabah maknanya kita memperbetulkan kesilapan, kita memperbaiki kesilapan, kita menutup kesalahan dengan satu perkara yang lebih baik. Ini kan konsep islah, reform. Bila ada orang sebut reformasi, islah, inilah dia. Perbaiki kesilapan, betulkan kesilapan. Kalau ada yang tak tegak, kita tegakkan. Ada yang kurang serongnya tak betul, kita betulkan. Ada yang kurang jernih, kita betulkan. Kalau yang tenangkan air, kita tenangkan sebening kaca. Bila boleh. Dan kalau yang lain-lain, jadi kita kena pastikan semuanya dibetulkan dan ditegakkan. Dan insya-Allah sebab itu kita akan dapat lihat yang terdiri dan tertegak sebagai kerajaan itu bukanlah semuanya Islam, bukan semuanya beriman, tetapi ada nilai ini. Nilai memperbetulkan kesilapan. Nilai muhasabah, insaf, perbetulkan kesilapan, bukan dah kalah, dah tak sabar, tak muhasabah, masih mengulang kesilapan dan kesombongan serta kebongkaran. Ini satu perkara yang harus tertanam dalam jiwa kita penjawat-penjawat awam. Insya-Allah saya yakin kalau kita teruskan dengan nilai-nilai itu, selain mengekalkan pengorbanan yang saya sebut, sikap kebertanggungjawaban, sikap keberhati-hatian, dan juga pastikan dengan nilai ataupun ilmu serta nilai bermuhasabah, barulah kita akan kembali sebagai sebuah kumpulan negeri yang baik dan sesedaralah yang merupakan enabler, sesedaralah yang merupakan pencetus, sesedaralah yang akan menggerakkan negeri ini bersama-sama menjadi negeri yang baik, sejahtera dan bahagia. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, akhirnya saya selaku pentadbir pertama sebagai ketua sesedara sepanjang 5 tahun ini, sudah pasti saya ingin merakamkan ribuan terima kasih banyak-banyak di atas kebersamaan kita dan kerjasama yang telah kita curahkan bersama-sama di dalam kumpulan dan juga pasukan pentadbiran negeri. Fikir sebanyak, mungkin ada yang tersilap, mungkin ada yang terkata kasar atau terlebih kata, mungkin ada yang terkurang senyum, mungkin ada yang terlepas pandang, mungkin ada perkara yang mengguriskan hati, mungkin ada perkara yang tidak wajar saya sebutkan dan saya lakukan. Minta maaf selaku pemimpin sesedara. Insya-Allah saya berkeyakinan, bukan terlalu yakin atau sombong dan bongkak, dengan kerja kita, dengan tugas kita, dengan insya-Allah izin Allah Subhanahu wa taala, walau bagaimana cabarannya pun insya-Allah kita yakin kita boleh bersama lagi pada masa-masa hadapan dan kita akan teruskan perancangan kita. Sebab itu saya sebut let's continue. Mari kita teruskan apa yang kita rencana, mari kita pertahankan apa yang telah kita dapat rangkul, mari kita rangka dan bentuk Selangor yang lebih maju, yang lebih baik dan bahagia untuk semua. Terima kasih banyak-banyak. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.